Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita sambung bacaan kitab yang kita baca, kitab At-Tadhkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan berkenaan dengan keadaan orang-orang mati dan juga urusan-urusan akhirat, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Dan alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 330. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dan yang lepas-lepas diberkati oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita ada baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkenaan dengan neraka itu dipenuhi, syurga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang kita tak suka, dan neraka itu pula dipenuhi dengan perkara-perkara yang melibatkan pada syahwat. Jadi syurga ni kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang berbentuk ujian, ketaatan, kesabaran. Dan semua ni benda ni kita tak suka. Maka bila kita berjaya berhadapan dengan semua itu, kita ni akan dikategorikan sebagai orang masuk dalam syurga Allah Subhanahu taala. Adapun neraka dipenuhi dengan perkara-perkara yang melibatkan pada syahwat, hawa nafsu, kan, sebarang perkara yang bawa kepada kejahatan, itu dikatakan sebagai amalan-amalan yang menyebabkan masuk kita ke dalam neraka, wala'adzubillah. Hari ini kita masuk tajuk babu minhu fi sifati ahlil jannati wa ahlin nari. Bab daripadanya berkenaan dengan sifat ahli syurga dan sifat ahli neraka, ciri-ciri ahli syurga, ciri-ciri ahli neraka. Jadi kita nak tahu orang tu layak masuk syurga ataupun tidak, ataupun orang tu masuk ke neraka ataupun tidak, dia ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri tu nak dibincangkan pada pagi inilah insya-Allah. Baik. Yang pertamanya, Imam Al-Qurtubi dia buat mari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nari lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nasu. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka asnimati al-bukhtil ma'ilah. Wala yadkhulanna al-jannata wala yajidanna rihaha wa inna rihaha la yujada min masirati kadza wa kadza. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama betul dia Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah tu gelaran dia, bapa si kucing. Sebab dia suka pada kucing. Hurairah ni kucing yang kecil. Kalau kucing yang besar tu dia panggil Hurrin. Kalau kucing yang besar kecil tu dia panggil Hurairah. Dia panggil isim tasghir. Naharun, sungai. Sungai yang kecil Nuhairun. Hurrin, Hurairah. Kucing yang kecil. Sebab dia suka dengan kucing. Nama betul dia Abdurrahman bin Sakhar. Sebelum dia memeluk agama Islam, nama dia Abdul Syamsi bin Sakhar. Asyams makna matahari, Abdun hamba, hamba matahari. Nama dia lah. Dia peluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. 4 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Apabila dia peluk agama Islam, Nabi Muhammad SAW tanya nama dia Abdurrahman, Abdul Syams. Jadi Nabi suruh tukar nama dia. Bila suruh tukar tu, dia pun suruh minta Nabi Muhammad. Dia minta lah apa cadangan Nabi Muhammad untuk tukar nama dia. Lalu Nabi Muhammad SAW cadangkan nama dia Abdurrahman. Itu nama Abdurrahman. Jadi nama Abdurrahman itu nama yang diberi oleh Nabi SAW kepada dia. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an ataupun Abdurrahman bin Sakhar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada bersabda. Nabi Muhammad SAW kata, sinfani min ahli nari lam arahuma. Nabi kata ada dua jenis manusia yang mereka ni di kalangan ahli neraka yang aku tak pernah tengok mereka ni. Siapa dia? Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nasu. Kata hadis ni, dia kata kaum yang bersama mereka itu ada cabuk. Ni apa alat yang kita nak pukul orang tu kan.
Ka'aznabil baqar, seperti ekor lembu. Yang mana manusia memukul menggunakan cabut tadi, alat pemukul tadi. Mereka itu adalah wanisaun kasiyatun ariyatun. Mereka adalah wanita-wanita yang mereka berpakaian tetapi telanjang. Kasiyat, berpakaian, ariyat tapi telanjang. Faham je lah. Kan? Pakai baju lah apa, tapi kalau pakaian apa, pakai tudung apa, ketat contoh kan. Ataupun kalau pakai baju tapi nampak belah, macam itulah. Kasiyat, ariyat, nampak pakaian tapi telanjang, kata Nabi. Ma'ilatin mumilat, dia tak taat kepada Allah dan tidak taat kepada suami. Perempuan yang dikatakan ada dalam neraka yang disebut oleh Nabi SAW itu adalah dia tak taat pada Allah dan juga suami. Lepas tu mumilat, lepas tu dia ni bertindak, ada elemen-elemen untuk menggoda lelaki, wanita. Tapi cara dia berpakaian, cara dia tengok lelaki, cara lenggang-lenggok dia ada elemen-elemen untuk menggoda lelaki. Mumilat, kata Nabi SAW. Ru'usahunna ka'asnimati al-bukhtil ma'ilah. Rambut dia orang tu ni seperti mana bonggol unta. Bonggol unta, kita tengok unta tu kan jadi bonggol. Jadi rambut dia macam bonggol unta kat atas ni. Dia buat begitu. Dia bonggol unta ni, kalau kita pergi kat masyarakat Afrika, itu bukan fashion. Itu untuk dia orang nak angkat air. Itu orang-orang Afrika tu kan. Dia orang rambut besar, lepas tu nak angkat air tak kepala, senang kan. Yang tu tak termasuk dalam hadis ni. Yang dikatakan banggul unta kat rambut ni rambut ni jadi fashion. Dia buat tinggi lagu tu. Yang tu yang dimaksudkan sebagai rambut mereka seperti bonggol unta. Dia orang buat tu untuk untuk perhiasan lah, untuk untuk orang Kelantan panggil jangok, buat jangok. La yadkhulannal jannah, mereka ni tak masuk syurga, kata Nabi SAW. Ni perempuan macam ni yang dia ni pakaian tapi telanjang. Lepas tu tidak taat pada Allah, tak taat pada suami. Lepas tu pula ada elemen menggoda-menggoda lelaki. Rambut mereka tu umpama bonggol unta. Nabi kata mereka ni tak masuk syurga. Wala yajidanna rihaha, dan mereka pun tak dapati bau syurga. Bau syurga pun orang tak dapat. Wa inna rihaha la yujada min masiratin kadza wa kadza, sedangkan bau syurga itu boleh dapati dengan perjalanan yang begitu jauh. Kan, kalau kita berjalan sampai sini ke Pulau Pinang contoh, kan, bau syurga tu boleh sampai lagi. Tiba-tiba disebabkan dia ni adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, tidak taat pada Allah, tidak taat pada suami, menggoda-goda pula, rambut mereka seperti mana bonggol unta, syurgalah tak masuk. Bukan sekadar syurga je tak masuk, bau syurga pun orang tak dapat. Walaupun perjalanan untuk kita nak bau syurga tu memerlukan perjalanan jauh pun kita boleh bau syurga, dia tak akan dapat. Ni perempuan macam ni. Ni disebut dalam hadis Nabi SAW. Begitu. Satu hadis. Jadi hadis ni kita akan nampak, dalam hadis ni Nabi Muhammad pamerkan ahli syurga ni ciri-cirinya wanita yang bergian-bergian. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dia pakaian tapi sebenarnya telanjang, yang pakaian tidak tutup aurat, kadang-kadang tutup aurat tapi ketat pula, macam itulah kan. Lepas tu tak taat pada Allah, tak taat pada suami. Lepas tu pula ada elemen menggoda-goda kan. Dia tu sendiri tu, cara dia tu, perwatakan dia tu menyebabkan lelaki tertarik macam tu kan. Lepas tu rambut pula macam bonggol unta. Orang macam ni Nabi Muhammad SAW kata nak kenal itulah ciri-ciri ahli neraka. Tu kata Nabi SAW. Yang keduanya, an Abi Hurairah radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu al-jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi sallam, kaum yang masuk ke dalam syurga itu hati mereka seperti mana hati burung. Hati mereka seperti mana hati burung. Apa maksud hati burung ni? Kita tengok kupasan daripada Imam Al-Qurtubi. Dia kata faslun lil ulama'i fi ta'wili hadzal hadis wajhani. Dia kata ulama-ulama kita ni dalam menakwilkan hadis ni, dalam mensyarahkan hadis ni, yang dikatakan ahli syurga itu hati mereka seperti mana hati burung. Apa maksud dia? Kata dia ada beberapa tafsiran ulama lah. Yang pertama dia kata annaha misluha fil khawfi wal hibah. Wa tayru aktharul hayawanat khawfan. Dia kata yang dimasukkan hati burung itu adalah dia ada ketakutan. Kerana dia kata dalam banyak-banyak binatang ni, burunglah adalah binatang yang paling penakut. Kata dia. Hatta qalu ihdhar minal ghurab.
hingga Nabi SAW pernah kata, berhati-hatilah kamu dengan al-ghurab, burung gagak. Jadi yang dimaksudkan dengan hati burung itu, satu tafsiran ulama masukkan ahli syurga itu hati mereka seperti mana hati burung, iaitu mereka ada ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tafsiran. Yang keduanya, athani annahu misluha fi dha'fi wa riqqah, kama jaa fil hadis al-akhar fi ahli al-Yaman wa hum araqqa qulubun wa ad'afu afidah. Dia kata yang keduanya, yang dimaksudkan dengan hati mereka seperti hati burung, iaitu lemah. Kan? Mereka ni rasa lemah, dan juga riqqah. Riqqah ni maksudnya kelembutan. Orang yang mudah nak menangis. Macam tu. Ada orang ni dia susah nak menangis. Tengok orang ada orang ni pula dia mudah nak menangis. Kadang-kadang ada orang tu menangis sikit dengan dia pun nak menangis juga. Orang itu hati dia lembut macam tu. Hati yang lembut macam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gambarkan itulah hati ahli-ahli syurga. Kan kita ni kalau ada hati kelembutan, mudah nak sebab, mudah nak menangis bila tengok sesuatu benda yang orang susah, kita mudah nak menangis. Yang tu kalau nak kenal ciri-ciri ahli syurga. Tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Qultu, kata Imam Al-Qurtubi, wa nadhiru ma dzakarnahu wa ma qalahu haula'i al-a'immati min al-kitab qawluhu ta'ala illa man atallahu biqalbin salim. Qawluhu alaihi salatu wassalam, wa qad su'ila ayyun nasi afdal. Qala as-sadiqul lisan al-makhmumul qalb. Qalu amma as-sadiqul lisan faqad arafnahu, fama al-makhmumu al-qalb. Qala an-naqiyyu alladhi la ghalla fihi wa la hasad. Yang ni Nabi Muhammad SAW sebut ciri yang lain untuk kita nak kenal ahli syurga. Nabi SAW ni ditanya berkenaan dengan siapakah manusia yang lebih baik. Ada sahabat Nabi, kita tanya Nabi, wahai Rasulullah, kita nak tahu manusia yang paling baik ni macam mana? Dia tanya Nabi SAW. Bila tanya Nabi, Nabi kata as-sadiqul lisan al-makhmumul bil qalb. Al-makhmumul qalb. Nabi SAW kata yang dikatakan ahli syurga, orang yang afdal itu adalah lisan dia benar. Cakap dia tu boleh dipercayai. Cakap dia tidak pernah bohong. Satu. Yang kedua, al-makhmumul qalb. Hati ni sentiasa bersedih. Hati dia bersedih. Jadi bila sebut hati bersedih tu, qalu ma ama as-sadiqul lisan faqad arafnahu. Sahabat Nabi pun tanya Nabi, kalau nak cerita hati benar, perkataan benar, cakap tak nak bohong, itu kami tahulah. Cumanya hati sedih tu lagu mana? Hati sedih tu lagu mana? Macam mana nak kenal orang hati sedih ni? Nabi SAW kata, an-naqiyyu alladhi la ghalla fihi wa la hasad. Yang dikatakan hati al-maghmum tu, yang hati sedih tu, kata Nabi SAW, adalah bersih, yang mana dalam hati dia tidak ada sebarang khianat dan juga tidak ada sebarang dengki. Hati orang yang dia susah nak melakukan pengkhianatan pada orang. Kalau dia buat satu benda jahat, dia rasa bersalah selalu. Satu lagi, tak ada dengki dengan orang. Dia tengok orang ni positif je. Yang tu kata Nabi SAW ciri-ciri ahli syurga. Tu disebut dalam hadis Nabi SAW. Nampak dah tu. Baik. Babu ma jaa fi aksari ahli jannati wa aktsari ahli nari. Kita masuk bab yang ke-108 pula. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan kebanyakan ahli syurga dan juga kebanyakan ahli neraka. Dalam neraka ni yang paling banyak siapa, dalam syurga ni paling banyak siapa? Ni hadis dia. An Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumtu ala babil jannah fa iza amatan man dakhalaha al masakin. Wa idza ashabul jaddi mahbusuna illa ashabun nari faqad amara bihim ila nari. Wa qumtu ala babin nari fa idza amatan man dakhalaha an nisa'u. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni sahabat Nabi yang terkenal. Dia ni anak pada Zaid bin Harisah. Zaid Harisah tu anak angkat Nabi SAW, yang Nabi Muhammad cukup sayang. Sehingga kan orang memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harisah lah nama penuh dia. Jadi Zaid bin Harisah ni, kalau kita baca sejarah, masa Nabi Muhammad pergi ke Taif, Nabi minta bantuan Taif tu, Nabi pergi tu bersama dengan seorang teman. Teman tu Zaid bin Harisah. Lepas tu dia orang balik batu lah. Nabi berundur bersama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni Nabi Muhammad cukup sayang. Zaid bin Harisah ni ada anak seorang nama Usamah bin Zaid. Ni perawi hadis ni. Usamah bin Zaid ni sahabat Nabi yang masa muda berani. Nabi Muhammad pernah melantik dia jadi panglima perang.
walhal dia masih muda lagi. Kalau kita baca dalam hadis, ada satu cerita menggambarkan dia rasa menyesal dalam satu tindakan dia, iaitu Nabi SAW hantar dia pergi berperang. Tengah-tengah perang tu ada seorang kafir tu, dia dikepung. Bila dikepung, dia jadi takut kafir tu, maka dia mengucap syahadah, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Osama bin Zaid ni dia tak layan, dia tikam juga, mati hamba Allah ni. Bila kafir ni dia mengucap syahadah, ditikam oleh Osama bin Zaid, mati. Jadi Osama kata, hati aku rasa tak sedap hati. Dia pun pergi jumpa Nabi SAW, dia cerita benda tu kepada Nabi SAW. Bila cerita kat Nabi tu, Nabi Muhammad tanya, aqala la ilaha illallah wa qataltah? Nabi tanya pada Osama. Nabi kata, bukankah dia menyebut la ilallah, kamu tetap bunuh dia? Soalan. Lalu kata Osama, kata, ya Rasulullah, qala khaufan minas silah. Dia sebut la ilallah tu sebab dia takut nak kena bunuh. Kata Osama pada Nabi. Nabi ulang sekali lagi, aqala la ilallah wa qataltah? Bukankah dia menyebut la ilallah, kamu bunuh dia juga? Nabi ulang sampai Osama kata, alangkah baiknya andai kejadian itu berlaku sebelum aku memeluk agama Islam. Cerita je lah kan. Andai di zaman tak Islam, aku buat macam tu. Itulah alangkah baik. Tapi nak buat macam mana benda tu berlaku selepas aku Islam dah. Cerita Osama bin Zaid. Ni seorang sahabat Nabi lah, yang disayangi oleh Nabi SAW. Osama bin Zaid. Osama bin Zaid ni, dia kata Rasulullah SAW ada bersabda. Dia kata, aku berdiri di pintu syurga, yang aku nampak kebanyakan di dalam syurga itu adalah orang-orang miskin. Nabi SAW ni cerita pada malam Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi ni pergi ke syurga. Sampai kat pintu syurga tu, Nabi berdiri tengok je kat pintu syurga. Nabi pergi Isra' Mi'raj tu, ada syurga. Nabi pun ziarah syurga. Sampai dekat pintu syurga, Nabi duduk pintu syurga, Nabi tengok ke syurga. Dan Nabi kata, masa aku tengok syurga tu, ramai sangat dalam tu adalah orang-orang miskin ramai. Orang miskin lagi ramai, begitu. Ada orang-orang kaya tapi mahbusuna, mereka tu terhalang. Ada orang kaya tu tapi terhalang nak masuk. Illa ashabun nar faqad amara bihim ilan nar. Kecuali ahli-ahli neraka yang mana disuruh mereka itu masuk neraka. Dia bukan semua orang kaya itu masuk ke dalam neraka. Kita faham macam tu pula. Orang kaya ni sebab dia ada harta banyak, dia kena banyak hisap lah. Kan? Sebab kat mana dibelanjakan. Orang miskin ni tak ada banyak nak dibelanja. Maka dia cepatlah nak masuk syurga tu. Tapi bila orang kaya, dia ada proses. Kan? Sebab dia banyak harta. Setiap sen yang dibelanjakan, setiap duit yang masuk dalam poket dia, itu semua tu ada hitungan dekat akhirat nanti. Gitu. Wa qumtu ala babin nar. Kemudian Nabi Muhammad SAW kata, aku berdiri di pintu neraka. Pergi tengok syurga, tengok air. Ramai orang miskin ni. Orang kaya ada tapi tak ramai. Kan? Lepas habis pergi pula kat pintu neraka, jenguk pula neraka. Bila jenguk neraka tu, Nabi Muhammad kata, faizan amatan man dakhalaha an-nisa'u. Ramai sangat dalam tu adalah orang perempuan, kata. Nabi kata, ramai tu tengok orang perempuan ramai. Sebab apa orang perempuan? Nanti kita akan cerita kat bawah. Ada hadis dia begitu. Jadi kita akan nampak dalam hadis ni, Nabi Muhammad gambarkan yang ramai dalam syurga ni orang miskin. Jadi orang miskin ni dia tak banyak harta, makanya cerita proses nak hisap tu tak serumit seperti mana orang kaya. Begitu. Lepas tu dalam neraka ni, Nabi Muhammad kata ramai tu orang perempuan. Orang perempuan ramai. Tu kata Nabi SAW. Kita orang lelaki, pada muka perempuan. Tak juga. Jangan duk kata lagu tu. Silap pula kita kata pada muka kita yang masuk neraka. Wala'adzubillah. Wa min hadis Abi Ibn Abbas fi hadisin kusufi syamsi. Wa ra'aitu nara falam ara manzaran kal yaumi qit. Wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa'u. Wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa'a. Qalu bima ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala bi kufrihinna. Qila ayakfurna billah. Qala yakfurna al-ashir. Yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna dahra kullah. Summa ra'at minka ma tukrihu. Qalat ma ra'aitu minka khairan qit. Tu hadis dia. Cerita berkenaan dengan wanita ni masuk neraka ramai ni kenapa? Ni cerita hadis dia. Hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas ni sahabat Nabi, sepupu Nabi SAW. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ayah pada Abdullah bin Abbas, itu adalah pak saudara Nabi SAW. Anak dia Abdullah bin Abbas. Terkenal dengan ilmu. Cerita popular. Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah Tuanku, bagilah budak ni pandai Quran, bagi budak ni faham fiqh. Alim sungguhlah Ibn Abbas. Sehingga kan ada tafsir Ibn Abbas.
sebarang penafsiran, sebarang takwil yang merujuk kepada Al-Quran, orang pergi tanya apa tafsiran daripada Ibn Abbas. Kenapa? Sebab orang lain kalau takwil macam mana pun mereka tidak pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi Ibn Abbas pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehebatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Abbas ni dia ada riwayatkan hadis, dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut. Dia kata wa ra'aitun nara. Kata Nabi Muhammad, aku tengok neraka. Aku pergi ziarah neraka, aku tengok neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qit. Aku tak pernah tengok satu pemandangan yang cukup dahsyat seperti mana hari ini. Hari ini kita rasa okeylah. Tapi dekat neraka tu cukup dahsyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat sangat-sangat, kata Nabi. Wa raaitu aktsara ahliha an-nisaa. Aku tengok dalam neraka ni paling ramai ni perempuan. Nabi kata. Kata Nabi sallam. Qalu bima ya Rasulullah. Sahabat Nabi tu bila Nabi sebut hak ramai tu adalah wanita, sahabat Nabi pun tanyalah Nabi, kenapa ya Rasulullah? Salah gapo popok ni? Sampai boleh ramai sangat masuk neraka tu. Kenapa Rasulullah? Dia tanya Nabi sallam. Qala, Nabi kata, Nabi jawab, bi kufrihinna, sebab kufur, kekufuran mereka. Jadi sahabat Nabi pun tanya, qila ayakfurna billah, apakah mereka ni mengkufuri Allah? Tengok wanita Islam ramai, takkan sebab tu boleh kata masuk neraka kot, tu ramai masuk Islam tu. Macam itulah lebih kurang. Jadi Nabi kata, tak, yakfurnal ashir, dia bukan kufur tu dah maksud dia ingkar Allah, tak. Tapi dia tak hormat suami. Tu maksud dia. Dia tidak hormat suami. Wa yakfurnal ihsan, dan dia abaikan kebaikan suami. Ni bukan semua ni, wanita-wanita tertentu dia abaikan kebaikan-kebaikan yang suami lakukan pada dia. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah summa ra'at minka ma tukrihu qalat ma ra'aitu minka khairan qit. Kata Nabi sallam, kalau kamu buat baik kepada mereka, suami buat baik pada isteri, ad-dahra kullahu, sepanjang hari, sepanjang tahun buat baik, selalu buat dia buat sepanjang masa ni kebaikan, summa ra'at minka ma tukrihu, tiba-tiba adalah satu perkara yang dia nampak kamu buat tak baik, benda yang dia tak suka. Jadi kamu buat baik, dia pun pujilah baik-baik. Tiba-tiba ada satu benda buruk kita buat. Dia kata, qalat, wanita tu yang kata ahli neraka tu dia bercakap, ma ra'aitu minka khairan qit. Aku tak nampak mu ni sikit pun kebaikan. Aku tak nampak kebaikanmu walaupun sikit. Macam tu. Itulah ciri-ciri ahli neraka yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dia bukan semua wanita ni. Yang kita sebut ni adalah wanita yang dia tak reti hormat suami. Antara ciri-ciri yang disebut oleh Nabi sallam tu, kamu buat baiklah pada dia, tiba-tiba adalah satu benda silap kamu terhadap dia, maka dia kata, aku tak nampak mu ni baik langsung. Tak ada baik langsung mu ni. Ada wanita macam tu kan. Yang tu Nabi Muhammad kata ciri-ciri ahli neraka. Wa'alaikumsalam. Minta berlindung dengan Allah SWT. Gitu. Habis. Okey. Seterusnya. An Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna aqalla sakinil jannah an-nisa'u. Sesungguhnya penduduk syurga yang paling kurang adalah wanita. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu. Taib. Faslun qala ulama'una idza makana an-nisa'a kullu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Wallahu a'lam. Ada soalan, tanyaan tak? Okey, anda rasa tak ada lah kot. Tak ada, cukup. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.